Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua murid tahun 4, 5 dan 6 malam ni ya. Oh, lama tak jumpa. Sound check dulu. Sound dah on. Okey ke tak sound? Cikgu baca dulu. Ada sound yang clear ke tak? Ke ada gangguan apa-apa ke? Fazrul Hazid, Nur Hazira Farisha, Diana Khalila, Dalia Afrina. Kita ada hampir 400 orang penonton sekarang. Sound okey, cikgu cek sound okey. Cikgu tak dengar lah. Cikgu dengar elok ke ni? Kenapa ada orang tak dengar tu? Sound okey, orang lain semua kata clear. Seorang je kata tak clear. Saimak Khalisha. Dia Alia Khalisha dari Terengganu. Nama banyak panjangnya. Okey, 450 orang dah. Laju naik. Okey, boleh share dulu. Boleh share dulu. Sekejap lagi kita akan mula tahun 4, 5 dan 6. Baik, kepada pelajar baru, selamat datang ke kelas cikgu. Cikgu bagi tahu dalam kelas cikgu, cikgu guna buku ini untuk tahun 4. Dalam kelas cikgu kita guna buku teks sebab semua orang ada buku teks. Tahun 5 dan tahun 6. Ini buku teksnya. Okey. Selain buku teks, kalau nak beli buku rujukan, cikgu syorkan beli buku rujukan yang cikgu buat. Cikgu syorkan, ni tak wajib tau. Jangan kata, cikgu Hadi kata wajib beli. Tak wajib. Tapi jika nak buat latihan tambahan di rumah, cikgu syorkan untuk tahun 4, Magzia Bijak. Tahun 5, Magzia Bijak tahun 5. Dan tahun 6, Magzia Bijak tahun 6. Untuk murid tahun 4 yang belum kuasai asas, belum mahir matematik, better ambil tahun 3 lagi. Better, walaupun dia tahun 4. Sebab tahun 1, 2, 3 Magzia asas. Asas cikgu drill asas yang banyak dalam ni untuk awak kuasai, tambah tolak darab dan bagi. Tengok soalan darab. Okey. Magzia Bijak dia tak ada drill dan itu tak ada dah. Dia clone ujian pencapaian macam soalan peperiksaan dah. Cikgu buat topical, topik by topik. Ada soalan objektif dan juga ada soalan subjektif. Sangat banyak soalan latitude ikut topik. Contoh ni operasi bergabung. Kalau awak banyak salah operasi bergabung, bermaksud awak kena buat latitude yang banyak yang ni. Okey, ini bentuk topikal. Untuk tahun 4, 5, 6 lebih kurang je semua. Warna je beza. Okey. Yang ni kita tak guna dalam kelas tau. Tak guna dalam kelas cikgu. Kita guna buku teks. Tapi ini untuk latihan tambahan, sangat bagus untuk dibeli. Siapa dah beli? Dah ramai juga yang dah beli, dapatkan. Bagus. Tak dapatkan pun tak apa, cikgu tak ada paksaan. Okey, kita nak mula sebentar lagi. Sementara tu yang dah join, share dulu. Bagi orang lain pun dapat join kelas ni juga. Semalam, kelas tahun 1, 2, 3 semalam, lebih 3,000 orang tonton secara live. Tahun 4, 5, 6 ni baru 700 orang. 8 dah. Darwish Amsyar tahun 4 dari PJ Selangor. Wah. Assalamualaikum cikgu, semalam saya tak dapat ikuti live cikgu. Cikgu ada FB lain ke? Ya, cikgu buat FB live dari akaun Muhammad Fadli Saleh 3. Sebab akaun cikgu yang sekarang tak boleh buat live, cikgu kena blok 30 hari. Dari Sungai Petani ada Muhammad Nur Iman. Sufi dari Melaka. Muhammad Fakrul Faid pun ada. Ramai. Cikgu tak boleh sebut nama semua orang. Tak boleh. Tak belajar kita asyik sebut namanya. Okey. Kita dah ada 750 orang. Kalau 750 orang ni share, insya-Allah ada lagi 750 orang akan join kelas kita. Dah dapat 1000 lebih dah. Kan? Lagi ramai orang dapat belajar waktu cuti, waktu lockdown, waktu PKP ini. Baik murid-murid tahun 4, sebelum mula belajar, sebelum mula belajar, untuk keberkatan ilmu, mesti bagi salam kepada guru, bagi salam pada cikgu. Walaupun awak berada di jauh di sana, di Kedah, di Melaka, di Terengganu, di Kelantan, di Sabah, di Sarawak, mesti ucap selamat sejahtera dan juga ucap terima kasih pada cikgu. Okey, semua murid duduk tegak. Duduk tegak, kelas nak mula dah, duduk tegak. Ikut cikgu.
Assalamualaikum Cikgu Fadli. Waalaikumsalam murid-murid. Ada yang tak bagi salam, cikgu nampak tu, tak bagus. Yang bagi salam itu bagus. Dia mendoakan kesejahteraan guru dia. Bila cikgu jawab Waalaikumsalam, cikgu doakan awak balik. Kan bagus tu, saling mendoakan. Baik, untuk murid non-Muslim, ada murid non-Muslim dalam kelas cikgu. Cikgu tahu ada murid Cinanya, murid Indiannya, murid Singhnya, murid Kadazan, Dusun, Bidayuh dan lain-lain kaum. Okey, untuk murid non-Muslim kita ucap selamat sejahtera. Orang Islam pun boleh ikut, semua orang ikut cikgu. Selamat sejahtera Cikgu Fadli. Selamat sejahtera murid-murid semua. Baiklah. Kita dah ada 864 orang dah. Sikit lagi nak hit 1000. Teruskan share. Teruskan share dalam grup masak apa hari ini ke, jiran aku ada ke, kucing apa ke, tanam apa hari ini ke, tak kisah. Grup apa-apa. Grup membawang se-Malaysia ke, grup game ML ke, tak apa. Biar orang lain pun belajar yang sama juga. Dan cikgu pesan kepada murid-murid baru, Tolong jaga tulisan awak, tolong jaga komen awak. Semalam ada orang komen babi. Cikgu ada screenshot gambar mak dia lagi. Malu mak dia nanti. Awak guna akaun mak awak, guna akaun awak. Walaupun guna akaun awak sendiri, awak tulis mencarut, tulis babi, gila, bodoh, bangang, sial. Awak tulis, semua orang boleh tonton tau. Mak awak boleh tengok, atuk awak, pakcik awak, makcik awak, cikgu awak, jiran awak. Semua orang akan kata awak biadab dan kurang ajar. Malu tak? Cikgu tak ada kesan apa-apa ke cikgu. Yang dapat kesan ke awak sendiri. Sebab awak komen yang mengarut. Orang akan kata, apalah budak ni, mak dia tak ajar ke cakap macam ni? Ayah dia tak ajar ke? Cikgu dia tak ajar ke? Kalau nenek awak, pakcik awak tengok, anak saudara aku ni, sepupu aku ni cakap babi dalam kelas live, malu awak. Bukan cakap awak malu, mak dan ayah awak juga malu. Jadi jaga perkataan awak. Komen yang baik-baik. Kalau nak komen yang buruk-buruk tu, tak payah masuk kelas cikgu lah, keluar terus. Tak payah nak komen mengarut-garut. Sebelum cikgu screenshot, semalam cikgu screenshot, cikgu tak share je, cikgu bimbang lagi malu je. Cikgu screenshot, dia cakap babi. Murid tahun berapa cikgu tak pasti, tapi dia guna akaun mak dia. Jadi cikgu harap murid tahun 4, 5, 6 lebih besar, lebih bijak, lebih matang. Tolong jangan buat macam tu. Malu nanti. Malu nanti. Cikgu tak ada kesan apa-apa. Wah, kita dah hampir 1000 orang, 998 orang dah. Okey. Cikgu dia kata, maaf cikgu, saya tak masuk kelas malam. Boleh lagi tonton kelas malam, ada kat wall cikgu. Cikgu dah kongsi link semalam. Okey, siapa terlepas. Cuma tak boleh secara live lah. Secara live lagi best, lagi happening. Baik, kita dah ucap salam. Kita nak terus mula 8.10 dah ni. Cikgu tak nak mula lambat, nanti habis lambat. Apa ya? Lupa. 3 benda. Dalam kelas cikgu dah lebih, sebulan lebih dah tak masuk kelas cikgu. Kelas inilah kelas ke-10 dah. Siapa join dari kelas pertama lagi, angkat tangan. Ada join kelas pertama lagi. Ada yang join separuh jalan, ada yang first time join malam ni. Baru first time join malam ni. Boleh selamat datang ke kelas Cikgu Fadli. Kelas kita enjoy sahaja. Okey. Enjoy sahaja. Namun ada 3 peraturan cikgu. Mesti patuh. Yang pertama, bila belajar duduk tegak. Cikgu tak nak duduk malas-malas. Duduk macam datuk-datuk. Tak nak duduk gaya orang malas. Waktu belajar kena duduk tegak. Tak nak baring, tak nak meniarap. Duduk atas kursi, duduk tegak. Kalau murid tahun 1 sedang tonton, dia boleh nak baring sebab bukan kelas dia. Murid tahun 6 sedang tonton, boleh nak meniarap, nak makan nasi ke apa, boleh. Sebab ini kelas tahun 4. Jadi semua murid tahun 4 kena duduk tegak. Murid lain nak duduk tegak pun lagi bagus. Okey. Murid tahun 4 kena duduk tegak, nombor 1. Nombor 2, cikgu akan bagi kerja setiap kali cikgu ajar. Bila cikgu bagi kerja, kena siapkan. Tak siap kerja, tak bagus. Walaupun cikgu tak boleh cek, tapi perlu siapkan kerja. Awak dah belajar, siapkan kerja, baru awak cepat faham. Okey. Nombor 2. Nombor 3. Nombor 3 paling best. Nombor 3, bila cikgu kata pandang depan, semua orang kena jawab dengan semangat. Duduk tegak, jawab dengan semangat. Ya, cikgu. Boleh. Contoh, awak sedang buat kerja. Awak ambil buku, awak rajin dengan sedang menulis. Cikgu kata pandang depan, letak pen. Ya, cikgu. Awak duduk malas-malas, sedang makan nasi. Pandang depan, letak nasi.
Ya, cikgu. Boleh. Sedang main anak patung, sedang main mainan, sedang tengok TV, sedang main game. Dengar je kata, pandang depan. Duduk tegak. Ya, cikgu. Jawab dengan semangat. Kena semangat. Biar mak awak tengah masak ikan kat dapur tu, ya, cikgu, terpelanting ikan. Ayah awak sedang tengok Facebook tu, dengan baca, tengok telefon dia, tengok TikTok tu. Ya, cikgu, terpelanting telefon dia. Jiran sebelah pun boleh terkejut juga. Gitu. Baik, kita dah ada 1,100 penonton secara live tu. Power lah, dah lebih 1,000 orang dah murid yang bakal belajar malam ini. Okey, tanpa membuang masa, kita malam ni kita akan masuk topik baru. Okey, kita akan masuk topik baru. Sebelum tu cikgu tengok 1 minit. Cikgu tengok apa komen-komen. Muhammad Faiz Asmawi, SK Muhammad Shah, Penang, ada orang Penang. Oh, sebelum cikgu lupa, cikgu akan pin nombor akaun cikgu. Bukan nombor akaun dana kita tau, nombor akaun cikgu untuk siapa-siapa yang nak kirim sagu hati. Mak ayah awak nak kirim RM1 ke, RM5 ke, RM10 ke, berapa pun jumlah, cikgu terima dengan gembira. Duit tu cikgu buat apa? Duit tu cikgu akan bayar gaji kameraman cikgu. Kawan cikgu dia hilang kerja sebab PKP lockdown, jadi cikgu gajikan dia untuk jadi kameraman. Okey, untuk bayar gaji kameraman, cikgu juga guna untuk beli hadiah. Setiap kali kelas cikgu akan ambil gambar-gambar terbaik, murid-murid terbaik, cikgu bagi hadiah. Kos hadiah saja RM1,000. Kadang-kadang sagu hati masuk RM1,000 je, kos hadiah RM2,000. Cikgu kena top up dulu cikgu, tak apalah. Kadang-kadang ada sumbangan lebih. Bila ada sumbangan lebih, cikgu juga guna untuk cikgu. Boleh isi minyak motor cikgu, minyak kereta, boleh makan. Okey? Jadi cikgu bagi tahu secara jelas, siapa nak bagi sagu hati boleh, siapa tak nak bagi pun percuma, tak ada masalah. Bukan kata cikgu Fadli wajibkan bayar. Tak, kelas ini 100% percuma. 100% percuma. Cuma siapa-siapa yang nak bagi sagu hati, cikgu alu-alukan, cikgu dengan gembira akan terima. Cikgu dah komen, cikgu akan pin. Cikgu akan pin. Alamak, sorry, cikgu guna akaun ni pula. Tak boleh nak pin. Sekejap cikgu tukar akaun. Cikgu nak pin nombor akaun tu dulu. Nombor akaun untuk siapa-siapa nak bagi sagu hati kepada kelas cikgu. Dia komen semula. Siapa-siapa nak bagi sagu hati, cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak. Tak bagi tak ada masalah. Kelas kita still percuma. Awak dapat ilmu yang sama dengan orang yang bayar, orang yang sumbang ataupun tak. Tak ada pilih kasih. Okey, bukan kata yang sumbang cikgu bagi special kat dia. Tak. Okey. Okey, jelas Okey, jelas cikgu dah pin. Siapa nak bagi sagu hati, cikgu terima dengan gembira. Baik, buku teks tahun 4. Boleh tahun 4 boleh keluarkan buku teks. Boleh keluarkan buku teks. Kita nak mula belajar 8 suku dah ni, lewat dah ni. Muka surat malam ini adalah muka surat 67. Tajuk dia pecahan, perpuluhan dan peratus. Subtopik yang pertama adalah tukar pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Okay. Cikgu tengok contoh ni. Kemudian tambah pecahan. Latihan dia sikit. Baik. Pecahan ni topik yang sangat-sangat penting. Pecahan dikenali sebagai ibu segala topik. Tak kuasai pecahan, awak hancur. Nak dapat A hampir mustahil. Kalau ada peperiksaan, awak tak kuasai pecahan, hampir mustahil dapat A dalam matematik. Sebab dia ibu kepada segala topik. Okay? Jadi tolong pastikan awak kuasai. Weh, nak magic ke? Semalam cikgu tak buat magic ke tak? 1, 2, 3. Tahun 4, 5, 6 cikgu buatlah nanti satu magic yang cikgu baru belajar. Magic tentang tisu. Okey, kamera. Ready? Hari ini kita belajar tajuk pecahan. Dalam buku teks muka surat 67. Pecahan yang pertama kita belajar adalah tentang tukar pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Okey, pecahan dulu. Sebelum kita masuk tukar, cikgu refresh balik. Kita ulang kaji balik, hangatkan balik apa yang awak lupa. Pecahan ni terbahagi kepada beberapa bentuk. Pertama adalah pecahan wajar. Pecahan wajar tu macam mana? Yang kedua, pecahan tidak wajar. Pecahan tidak wajar ni macam mana pula cikgu? Yang ketiga adalah nombor bercampur. 3 benda berbeza. Okey, kita pergi kepada pecahan wajar. Nombor 1.
Pecahan wajar ialah nombor kecil di atas, nombor besar di bawah. 1 per 2, 3 per 5, 8 per 9. Ini adalah pecahan wajar. Kenapa dia wajar? Kerana orang kecil di atas. Nombor kecil di atas, nombor besar di bawah. Awak badan besar, awak angkat adik awak yang kecil letak atas bahu awak. Wajar ke tak? Wajarlah. Orang kecil berada di atas. Itu kita panggil pecahan wajar. Wajar. Orang kecil angkat orang atas. Lori besar, kereta kecil. Kereta naik atas lori. Wajar tak? Wajar. Sebab kita panggil pecahan macam ni pecahan wajar. Apa pula pecahan tak wajar? Dia terbalik. Pecahan tidak wajar, nombor di atas tu besar. 8 per 3, 20 per 7, 3 per 2. Ini adalah pecahan tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Kerana orang besar di atas. Tak wajar lah orang besar di atas. Adik awak umur 2 tahun baru pandai jalan. Awak umur 10 tahun. Awak pergi naik atas belakang adik awak. Wajar ke tak? Tak. Mana wajar? Tak wajar orang besar naik atas orang kecil. Ni orang besar naik atas orang kecil. Itu pecahan tidak wajar. Lori nak naik atas motor, boleh? Tak wajar lah, hancurlah motor tu. Yang wajarnya lori kat bawah, motor naik atas lori, boleh. Faham? Pandang depan. Kuat lagi murid tahun 4. Pandang depan. Good. Terkejut ayah kat sebelah. Yang ketiga, nombor 3 kita panggil nombor bercampur. Kenapa dicampur? Dicampur nombor bulat. Nombor bulat tu bukan nombor sifar. Nombor bulat apa-apa nombor. 3 adalah nombor bulat. 1 nombor bulat, 7 nombor bulat. 3, 1 per 5. Ini adalah nombor bercampur. Dicampur. Ini nombor biasa, ini pecahan. Sebab tu kita panggil nombor bercampur. Ikut cikgu. Nombor ikut. Ada murid tak ikut. Nombor bercampur. Nombor bulat kita campur pecahan, kita bagi nombor bercampur. 1 per 5, 17, 3 per 4. Ini nombor bercampur. Nombor bercampur pecahan dia mesti pecahan wajar. Dia tak boleh 3, 8 per 1. Tak boleh. Tak boleh 1, 6 per 3. Tak boleh. Dia mesti nombor pecahan dia pecahan wajar. Ni nombor bulat, nombor biasa. Boleh faham? Boleh faham 3 benda ni? Wajar, tidak wajar, nombor bercampur. Boleh faham? Jelas, senang, simple, kacang. Kacang lah bila awak faham. Dia jadi susah bila awak tak faham. Sekarang kita nak menukar nombor pecahan bercampur kepada tak wajar kepada bercampur. Itu ilmu awak malam ini. Itu yang kita akan belajar malam ini. Kita nak menukar pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur atau nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar. Okey, sekarang cikgu nak bagi contoh. 1 per 2. Apa maksud 1 per 2? 1 per 2 adalah bermaksud 1 besar tambah 1 per 2. Itu maksud dia. Kalau cikgu lukis, pandang depan, ada tak tumbuh perhatian dah? Ada main-main dah. Ini cikgu nak marah. Cikgu tak suka murid tak tumbuh perhatian dalam kelas ini. Kena tumpu perhatian. Kita tengah belajar, cikgu ajar awak secara percuma. Awak pun kenalah belajar dengan semangat. Okey? Good. Pandang depan. Good. 1 per 2 bermaksud 1 bulat, 1 besar tambah 1 per 2. Itu maksud dia. Kalau cikgu guna gambar, cikgu guna objek, 1 besar bermaksud sebiji kek. 1 per 2 ada separuh lagi kek. Ini maksud dia. 1 per 2. Awak ada beli 2 biji kek, awak makan sebiji, awak makan lagi separuh. 1 per 2. Kalau contoh kelima, 3 2 per 3. 2 per 3 bermaksud 3 besar tambah 2 per 2. Kalau cikgu gambarkan dia melalui kek, macam mana? Siapa boleh jawab? Siapa faham? Ada yang kata jawab betul. Cikgu 3 biji kek. 3 biji kek. Betul. 3 biji kek. 3 besar, 3 biji kek. 1 2 3.
2/3 macam mana? Satu biji kek dipotong kepada 3, kita makan 2. Satu biji kek kita potong kepada 3, kita makan 2. Yang ni tak, yang ni kita buang. Kita buang. Bagi orang lain. Ini adalah 2/3. 3 besar tambah 2/3. Boleh faham? That is the basic. Inilah asas. Kalau asas ni awak tak faham, awak tak boleh pergi jauh. Awak tak boleh pergi jauh. Kalau asas ni awak tak faham. Kalau asas ni awak tak faham, lagi teruk. Murid tahun 4 sepatutnya kuasai kan? Okey, sekarang apa lagi awak perlu kuasai di tahun 4? Awak perlu kuasai macam mana nak menukar nombor bulat. Nak menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar dan nombor bercampur ni ada kaitan. Dia macam adik-beradik, macam kembar. Kau boleh jadi aku boleh jadi kau. Tu dia bahang. Nak tahu tak macam mana tukar? Siapa pandai tukar? Bagus, ramai dah pandai tukar. Cikgu dia ajar kat sekolah. Good. Dah belajar di sekolah, kita refresh dalam kelas cikgu. Yang belum belajar, hari ni kena tahu, kena ingat, kena faham, kena pandai. Boleh? Boleh. Pandai depan. Good. Okey, kita belajar menukar. Kita belajar menukar dulu daripada nombor bercampur kepada pecahan tidak wajar dan sebaliknya. Hari ini hari raya, kita belajar matahari. Hari-hari tak letak lagi. 5 hari bulan 6. Okey. Macam mana nak menukar? 1,500 orang sedang tonton sekarang. 1,500 sedang tonton sekarang. Kalau awak share ada 2,000 orang akan tonton. 2,000 orang boleh belajar. Share lah, tak rugi pun share. Orang lain dapat ilmu, cikgu dapat lagi banyak pahala sebab cikgu sebarkan ilmu. Kan? Win-win situation. Okay? Awak share, awak pun dapat pahala. Awak share benda bermanfaat, benda ilmu. Bukannya cikgu mencarut ni. Bukan cikgu tengah joget-joget buat TikTok yang mengarut-ngarut. Tak. Okay, ini ada ilmu. Kita sebarkan ilmu, dapat pahala. Jadi yang mana baru join, tolong share. Bagi cukup 2,000 malam ni kalau boleh. Kalau boleh lah, kalau tak boleh tak apalah. Berapa yang ada cikgu tetap juga ajar. Masa juga sikit je. Okay, murid tempat. Sekejap cikgu baca 1 minit. Tambah senang. Ada orang belajar. Cikgu saya tak faham. Apa benda tak faham ni Pak Ika? Alah, senang je Pak Ika. Janganlah tak faham. Darab lepas tu tambah. Dah ada murid pandai nak menukar dah. Khairul Nisa. Good. Okey, dia faham, dia ingat cikgu dia ajar kat sekolah. Tak apa, kita ulang balik, okey? Kita ulang balik. Baik. Contoh pecahan tidak wajar ni. Contoh pecahan tidak wajar, katakan 5/3. Tukarkan kepada nombor bercampur jadi berapa? Cikgu ajar basic. Back to the basic. Untuk murid yang paling lemah, patutnya boleh faham. Kita buat garis nombor. Ini kita panggil garis nombor. Kita mula dengan 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3. Okey, cukup. Stop. Ni garis nombor. 5/3 ada di sini. Okey, macam mana nak dapat jawapan dia? 1/3 dia akan kekal 1/3. Tak ada berubah. 1/3 juga. 2/3 juga. Bila nombor itu sama, 3/3. Per ini maksud dia bahagi. 3 bahagi 3 dapat 1. Ingat, nombor sama 3/3 mesti 1. Mesti 1. 4/3 dia ulang balik 1, dia datang balik 1/3. 5/3 1 lagi. 2/3. 6/3 2 kali ganda, ini jadi 2 besar. Faham ke tak faham? Boleh. Jadi 5/3 ialah tukar nombor bercampur dia jadi 1, 2/3. Siap. Settle. Senang sangat. Kalau cikgu bagi nombor di sini ialah nombor bercampur kat depan. Where is my master? 1/3. Berapa dalam nombor pecahan tidak wajar?
1 per 3, 2 per 3, 1, 1 per 3, 1, 2 per 3, 2. Oh, tak ada, tambah lagi. 7 per 3, 7 per 3 dia akan jadi 2, 1 per 3. 2, 1 per 3, pecahan tak wajar dia ialah 7 per 3. Nampak? Senang kan? Cukup senang bila awak faham. Cukup senang bila awak faham. Ada kaedah lebih laju lagi daripada buat garis nombor. Ni penat nak buat ni. Ada kaedah lagi laju, tapi ini basic. Cikgu terangkan asas dulu. Oi, 8.5 dah. Cikgu tukar nombor pula. Cikgu tukar nombor. Cikgu tukar nombor. Cikgu tukar nombor. Cikgu tukar nombor besar sikit. Per 7. 13 per 7. Berapa dalam nombor bercampur? Okey, berapa dalam nombor bercampur? Kita guna kaedah garis nombor dulu. Per 7 kita mesti mula 1 per 7, 2 per 7, 3 per 7, 4 per 7, 5 per 7, 6 per 7, 7 per 7. Oi, tak muat ni. Tak apa, tak muat kita buat panjang. Okey, kita buat panjang. 8 per 7, 9 per 7, 10 per 7, 11 per 7, 12 per 7. Stop. 13 per 7. Sama macam tadi. 1 per 7, sama je. Dia beza mana? Bila nombor ini sama. 7 per 7 dengan 7 per 7 bermaksud 1. 1 je. Tak ada pecahan lain dah. 1 je nombor bulan. 8 per 7 dia akan jadi 1 per 7, 1 2 per 7, 1 3 per 7, 1 4 per 7, 1 5 per 7, 1 6 per 7. Kita dah dapat jawapan sini. 13 per 7 adalah 1 6 per 7. Dah siap? Boleh faham? Boleh faham? Murid yang bijak dia tak mula daripada 1, dia mula terus daripada 7 per 7. Pendek sikit dia buat. Laju sikit dia kata. Ada kaedah lagi laju. Ada kaedah lagi laju. Okey, seterusnya kita pergi kaedah lagi laju. Alamak, masa limbat lah. Sudah lambat ni. Sikit je sebab belajar malam ni. 1071 orang dah. Wah, bagus. Okey, kaedah yang lagi laju. 13 per 7 tak nak buat tu. Kita guna kaedah tolak. Tolak sampai tak boleh tolak. Atas tolak bawah. 13 tolak 7. 13 tolak 7 baki 6. 6 tolak 7 boleh? Tak boleh. Sekali dia boleh tolak. Bila tolak sekali, satu besar. 6 naik atas. Sama. Faham tak? Tak faham? Okey, kita buat contoh lain. 3 per 2. 3 tolak 2 sekali tolak. Baki dia 1. 1 atas. Per 2 tetap per 2. Nak contoh lagi? Boleh? 8 per 3. 8 tolak 3 sekali tolak. 8 tolak 3 sekali tolak. Baki dia 5. Boleh tolak lagi ni cikgu. Boleh tolak lagi, kita tolak lagi. 5 tolak 3 2 kali tolak. 5 tolak 3 2 per 3. Ini jawapan. Kita tolak sampai dia tak boleh tolak. Sekali tolak 1 besar. 2 kali tolak 2 besar. 3 kali tolak 3 besar. Faham? Kita ada lagi pantah. Contoh nombor 4. 15 per 4. 15 tolak 4 tinggal 11 sekali tolak. Boleh tolak lagi? Boleh. 11 tolak 4 adalah 7. 2 kali tolak 7 4. Boleh tolak lagi? Boleh. 7 tolak 4 3. 3 kali tolak 3 per 4. 7 tolak 4 kan 3 per 4. Boleh tolak lagi? Tak boleh. Jawapan dia 3 per 4. Faham? 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 Kaedah tolak. Okey, kita guna kaedah lagi laju daripada tolak. Kaedah yang lagi laju dari tolak adalah kaedah bahan. Tak ramai murid kuasa di bahan. Ni cikgu nak marah ni. Nombor 4 kuasa di bahan lagi. Nombor 5. Katakan soalan sama. 15 per 4. Maafkan itu. Apa maksud per?
Apa maksud per? Apa maksud per? Yes, bahagi. 15/4 adalah 15 bahagi 4. 3 darab 4, 12 bagi 3. 3 atas adalah 3 besar. 3 ni 3 besar. 3 ni naik atas. 3/4 balik. Sama jawapannya. Okey, nombor 6. 17/3. Okey, 17/3, 17 bahagi 3. 17 bahagi 3. Berapa? 6 darab 3, 18. 5 darab 3, 15. Baki 2. 5 ini adalah 5 besar. 2 ini naik di atas. Per 3 still per 3. Dia tak boleh jadi nombor lain. Faham? Contoh terakhir 35/6. 35 bahagi 6. 5 darab 6, 30 bagi 5. 5 ini adalah 5 besar, 5 bawah adalah 5 kecil, per 6 adalah per 6. Ini yang paling pantas. Paling perlahan melalui garis nombor. Faham? Boleh. Settle? Good. Yang terakhir, masa lebih dah, 45 pula lagi. Masa sudah lebih. Malam ni dapat pasal yang ni dulu pun okey sangat dah. Sangat-sangat bagus dah. Siapa yang dah pandai yang ni lagi bagus. Nanti kita akan pergi topik lain pula minggu depan. Okey. Yang terakhir nak tukar terbalik. Ni pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Sekarang nombor bercampur kepada tak wajar. Macam mana tu? Contoh 2/1/5. Nak tukar kepada pecahan tak wajar. 2 ni apa maksud 2? 2 maksud dia 5/5 ni 1. Tambah 5/5. 2. 1, 2. Tambah lagi 1/5. Ini kaedah lambat. Apa? Ini basic yang kita nak ajar ni. 5 tambah 5, 6, 6 tambah 1, 7. Bawah jangan tambah pecahan jangan tambah bawah. Awak dah belajar tahun 3 lagi tambah pecahan. 7. Sorry. 5 tambah 5, 10 tambah 1, 11. 11/5. Macam mana cikgu punya tu salah? Malu aja dek. Okey, contoh nombor 2. 4/2/3. 4 maksudnya 3/3 1. Tambah 3/3 2. Tambah 3/3 3. Tambah 3/3 4. Cukup dapat 2/3 pula. Tambah 2/3. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 12 tambah 2 14/3. Dah siap. Dah siap. Okey, ada cara pantas tak cikgu? Panjang lah ni? Ada. Macam mana? Okey, cara pantas pula. 1/5 nak tukar paling pantas pada pecahan tidak wajar. Ingat, ikut cikgu. Bawah darab. Sebutlah, ada murid tak sebut tadi. Pandang ke depan. Pandang depan. Ikut cikgu. Bawah darab. Atas tambah. Bawah darab. Atas tambah. Bawah darab. Atas kena tambah. 2 darab 5 10. 10 tambah 1 11/5. Sama jawapan. Laju kan? Laju. 4/2/3. Bawah darab. Atas tambah. Okey. 4 darab 3 12. Sekejap dia bersih. 4 darab 3 12. 12 tambah 2 14/3. Terus dapat jawapan sama. Pantaskan. Pantas, laju, tepat, betul. Yang terakhir, contoh yang terakhir, contoh nombor 5. Katakan 6/3/10. Paling senang, bawah darab, atas tambah. 6 darab 10, 60. 60 tambah 3, 63/10. Dah siap menukar pecahan bercampur kepada pecahan tak wajar. Cukup senang bila awak faham. Kan? Sebelum ni tak faham, rasa susah. Kan? Oi, 1900 dah. Lagi 100 lagi nak cukup 2000. Share lagi. Lagi 100 dah cukup 2000. Sekejap lagi magic.
8.40 dah. Kamera, kita tunjuk satu magic. Okey. Ada murid tak faham, ulang baliklah. Penat lah. Bukan benar, cikgu tak boleh buat macam dalam kelas. Kalau dalam kelas, cikgu boleh pergi kepada murid one by one. Okey. Sekarang kita tak boleh nak pergi dekat awak. Kita dalam kelas online. Saya nak belajar tapi tak ingat. Bagus Siti Fatihah. Malam ni kena ingat balik. Faham? Bagus, ramai murid faham. Okey, sekarang kita satu magic sebelum tamat kelas 4. Okey, satu magic. Kat meja cikgu ada tisu. Okey, ada tisu. Tak tisu, cikgu ambil satu tisu. Satu tisu ni cikgu pun masukkan dalam ni. Cikgu masukkan, cikgu tarik dari bawah. Cikgu tarik tisu ni, cikgu pun koyak ujung ni. Dah keluar dah, cikgu koyak ujung dia. Cikgu koyak, bila koyak dia berlubang kat tengah, betul tak? Cikgu jampi sikit. Yang koyak tadi dia cantum balik. Alamak, ada koyak sikit dia. Tapi cikgu dah buang tadi. Mbak. Okey, itu saja magic malam ni. Cukup, tak boleh banyak-banyak. Mengarut dia asyik magic je bila nak belajar. Okey, terima kasih murid-murid tahun 4. Sebelum tamat, kerja rumah. Boy, biasa dia ni. Nak belajar tak nak buat kerja rumah. Kena buat kerja rumah lah. Muka surat 70. Soalan nombor 1 dan 2 buat semua. 70. Soalan 1 dan 2. Muka surat 70. Soalan 1 dan 2. Soalan 1 ada 4 soalan. Soalan nombor 2 ada 4 soalan. Buat 8 soalan tersebut. Okey. Murid tahun 4, sebelum tamat, pandang depan. Alamak, cikgu macam semua sikit. Okey. Duduk tegak. Pandang depan. Okey, kita dah di akhir kelas tahun 4. Sebelum akhir kelas, kena ucap terima kasih kepada guru yang mengajar kita. Okey, duduk tegak. Ikut cikgu. Semua orang ikut cikgu. Terima kasih Cikgu Fadli. Okey, terima kasih murid-murid semua. Jumpa lagi insya-Allah hari Jumaat minggu depan. Murid tahun 5 jangan ke mana-mana, sekejap lagi untuk murid tahun 5 pula. Okey, kita rehat sebentar. Hari datang lambat. Pada mulanya aku hanya memberi nasihat. Hari seterusnya aku terpaksa menjalankan janjiku untuk memukulnya kalau masih lambat. Anehnya dia hanya menyerahkan saja tangannya untuk dirotan dan aku memukulnya lagi. Namun ia masih tetap datang ke sekolah dan masih tetap lambat. Satu hari aku bercadang untuk mengintip ke rumahnya. Setelah mendapat alamatnya, aku meneruskan niatku. Dia tinggal di sebuah kawasan setinggan tidak berapa jauh dari sekolah. Keadaan rumahnya sangat miskin.
sempurna mencintaimu. Baju dan kasutnya, dia hanya berdiam diri. Aku masih bersabar dengan keadaan pakaiannya. Tetapi kesabaranku tercabar dengan sikapnya yang setiap hari datang lambat. Pada mulanya aku hanya memberi nasihat. Hari seterusnya aku terpaksa menjalankan janjiku untuk memukulnya kalau masih lambat. Anehnya dia hanya baju dan kasutnya, dia hanya berdiam diri. Aku masih bersabar dengan keadaan pakaiannya. Tetapi kesabaranku Jadi, dah online. Oh, tak online. Sekejap. Okay, hai murid-murid tahun 5. Kita dah kembali bersama murid tahun 5. Suara cikgu clear? Cikgu off mic tadi sekejap, takut suara tiba-tiba hilang. Okay, kita ada 1,400 orang. Murid tahun 4 dah keluar buat kerja rumah dah, bagus. Okay, 1,400 orang sedang live sekarang sama cikgu. Murid tahun 5, ini bukunya. Ini buku yang kalian akan belajar sekejap lagi. Cikgu baca dulu sikit-sikit. Danish Daniel. Terima kasih pada yang ucap terima kasih. Ibu Noah. Okey. Okey, semua clear. Semua clear, kita teruskan. Lewat tadi 8.45 dah. Lewat 15 minit tadi. Okey, sebelum mula kelas mesti mesti ucap bagi salam dulu. Walaupun dah bagi tadi, boleh bagi balik. Okey, semua murid tegak. Ikut cikgu. Assalamualaikum, Cikgu Fadli. Waalaikumsalam murid-murid semua. Dan untuk murid-murid non-Muslim, kita ada murid non-Muslim ya dalam kelas kita. Ada dari Sabah Sarawak, ada dari Semenanjung, yang Indian, yang Chinese, yang Sing, yang Kadazan, Dusun, Bidayuh, Iban, macam-macam kaum kita ada. Okey, kita ucap selamat sejahtera. Selamat sejahtera, Cikgu Fadli. Selamat sejahtera murid-murid semua. Okey, tanpa membuang masa, murid tahun 5, ingat rujukan utama cikgu adalah buku teks. Siapa yang nak beli buku aktiviti cikgu, boleh buku tahun 5 ada warna hijau muda. Buat ada tubi yang banyak dalam ni. Apa nak beli? Tak wajib beli, tak wajib. Apa nak beli, boleh beli. Buku yang sangat bagus. Okey, kita belajar guna buku ni. Jadi semua murid, malam ni kita jumpa setelah sebulan lebih tak jumpa. Kita jumpa balik malam ini kelas ke-10 dah sini. Siapa pernah join 9 kelas sebelum ni? Angkat tangan. Komen sikit, siapa pernah join kelas sebelum ni? Ada yang dah beli. Okey, bagus bukunya kan? Banyak kasih tubi, ada skema jawapan. Okey, terima kasih semua. Nur Arisa Erina binti Rujhan, Sekolah Kebangsaan Taman Nusa Damai tahun 6. Tahun 6 sekejap lagi Erina, Arisa Erina. Lydia Nur Kristina dari Sekolah Kebangsaan Kantan Permai. Nur Arifah Kalisha tahun 5 dedikasi. Hai Arifah. Okey. Oh, ni first time. Zahida Hamdan first time masuk kelas cikgu Kita dah ada 10 kelas dah tahu. 9 kelas sebelum ni lagi banyak magic macam-macam cikgu buat. Cikgu rakam di studio, cikgu rakam di Langkawi, cikgu rakam di pejabat kawal cikgu. Okey. Okey, saya join 8 kelas je. Ada link yang sebelum ni pun. Saya Nur Ain Amni. Okey dah, kita tak boleh baca nama, tak belajar kita nanti. Malam ni tahun 5 pun kita belajar topik yang sama, cuma dia lebih upgrade, iaitu pecahan, perpuluhan dan peratus. Dalam buku teks awak muka surat 65. Tajuk pecahan, perpuluhan dan peratus. Subtopiknya adalah darab pecahan. Subtopik adalah darab pecahan.
Okey. Ui, agak susah. Darab pecahan. Soalan dia agak susah untuk tahun 5 ni. Tahun 5 silibus baru. 63 darab 6/2/7 ada soalan dia. Okey, tak apa. Susah bila kita tak faham, bila kita faham dia akan jadi senang. 1200 mata memandang, ada 1200 sedang live. Assalam cikgu, saya sekolah 5 UPM. Balki Sumaira tahun 5. Haslan. Saif Arayan Mikael. Tahun 6 jap lagi Tuan Nani Kamaluddin. Jap lagi. Habis tahun 5 kita masuk tahun 6. Hamra Batrisha tahun 5. Dah, kita tak baca dah. Cukup. Okey. Cuma kita nak masuk belajar sekarang. Okey, kamera. Tajuk kamera kita, tajuk pecahan. Tajuk pecahan dalam tu ialah darab. Darab pecahan. Pecahan ada tambah, tolak, tukar pecahan dan sebagainya. Kita kena belajar darab pecahan. Okey. Contoh saya ambil contoh buku teks dulu. 2 darab 3/4. Macam mana nak darab pecahan? Nombor bulat darab pecahan, nombor pecahan darab pecahan. 2 benda kita belajar malam ni. Boleh? Pecahan darab pecahan pun kita akan belajar. Mula-mula nombor bulat darab pecahan. Katakan 2 darab dengan 3/4. 2 ialah nombor bulat, 3/4 adalah pecahan. Okey? 2 adalah nombor bulat, 3/4 dah nombor pecahan. Sekarang semua orang ikut cikgu. Ikut cikgu. Bila nombor bulat darab pecahan, ikut atas darab bawah bahagi. Sebab per adalah bahagi. Kena darab nombor atas saja. Per maksud macam mana? 2 darab 3/4 lah 2 darab 3. 2 darab 3 adalah 6/4. 6/4 adalah pecahan tidak wajar. Kita bahagi dia untuk tukar balik kepada pecahan bercampur. Ini tidak wajar. 6 bahagi 4. 2 darab 1 darab 4, 4 bagi 2. 1 ialah 1 besar, 2/4. Betul lah. 1 darab 4, 4 bagi 2. 1, 2/4. 2/4 pula kita boleh kecilkan dia pula. Oh, panjangnya. Tak dapat jawapan. Kecilkan dengan sifir 2, kecilkan dengan sifir 2. 1, 1/2. Faham? Tak faham? Faham? Tak faham? Ada faham, ada tak faham. Okey, semula. Tak apa, tak faham kita bagi contoh lain. 3 darab dengan 3/4. Atas darab, bawah bahagi. Darab dulu, 3 darab 3. 3 darab 3, 9/4. Bahagi itu per 4. 9/4 adalah pecahan tidak wajar. Kita jangan tukarkan dia kepada pecahan wajar. 9 bahagi 4. 2 darab 4, 8 bagi 1. 2 ni ialah 2 besar, 1 kecil per 4. Yang ni tak perlu kecilkan. Jawapan dia 2, 1/4. Yang ini 2/4 kena kecilkan. Ingat, pecahan kena bagi dalam bentuk termudah ataupun terkecil. Kalau awak jawab gini je, awak tak akan dapat full mark, takkan dapat jawapan penuh. Awak jawab gini je, awak tak akan dapat full mark, tak dapat markah penuh. Awak kena kecilkan dia sehingga jadi macam ini. Ini dah paling kecil, inilah markah penuh. Awak jawab sini, awak mungkin dapat 1 markah. Mungkin dapat 1 markah. Kecilkan baru dapat markah penuh 2 markah. Faham? Boleh? Boleh tak? Cikgu, macam mana kalau tu nombor bulat kat depan? Kalau katakan 5/7 darab dengan 8, nombor pecahan kat depan macam mana? Sama. Atas darab, bawah bahagi. 5 darab 8 adalah 40/7. 40/7 adalah pecahan tidak wajar. Tak boleh tinggal macam ni. Confirm tak dapat markah penuh. Kena tukar kepada pecahan bercampur. 40/7 adalah 40 bahagi 7.
5 darab 7, 35 baki 5. 5 atas adalah 5 besar, 5 bawah, 5 kecil per 7. Ini baru jawapan awak dapat full mark. Sini mungkin dapat 1 markah, sini lagi 1 markah. Faham? Boleh. Boleh. Pandang depan. Kuatlah sikit jawab tahun 5. Pandang depan. Good. Ingat, atas darab, bawah kita bahagi untuk tukar kepada pecahan bercampur. Siapa tak pandai nak tukar pada pecahan bercampur, rujuk video tadi. Tahun 4 tadi cikgu ajar penukaran. Okey. Sekarang kita masuk kepada darab pecahan kepada pecahan pula. Macam mana pecahan darab pecahan? Ini nombor bulat darab pecahan. Sekarang pecahan darab pecahan. Pecahan darab pecahan lagi senang daripada yang ni. Lagi senang. Contoh 1/2 darab 2/3. Contoh. Ini nombor pecahan, ini nombor pecahan, tak ada nombor bulat. Macam mana nak darab? Darab direct. Ikut cikgu. Atas darab atas. Ikutlah, ada murid tak ikut. Murid tahun 5 ni berat mulut ni. Ada beberapa orang yang ikut. Duduk tegak sikit. Ikut cikgu. Atas darab atas, bawah darab bawah. Gitu. Orang atas darab orang atas, bawah darab bawah. 1 darab 2, 2. Per darab per. 2 darab 3, 6. Jawapan dia 2/6. Dah siap? Belum. Kenapa belum? Sebab dia boleh kecilkan. Kalau awak tinggal jawapan macam ni, awak tak dapat full mark. Awak dapat 1 markah. Macam mana nak dapat full mark? Dalam pecahan mesti jawapan tu dalam bentuk terkecil. Boleh kecilkan dengan sifir 2, boleh kecilkan dengan sifir 2. 1 darab 2, 2. 3 darab 2, 6. Dan ini baru full mark awak. Markah kedua di situ. Boleh faham? Boleh bezakan? Senang kan? Senang bila awak faham, susah bila awak tak faham. Okey, cikgu bagi contoh ketiga. Contoh ketiga pecahan bercampur nombor 2. 3/5. Bukan pecahan bercampur. Pecahan darab dengan pecahan. Darab dengan 7/9. Macam mana? Sama macam tadi. Atas darab atas, bawah darab bawah. 3 darab 7, 2/1. 5 darab 9, 45. Boleh kecilkan? Boleh kecilkan sifir berapa? Sifir 2 tak boleh. Sifir 3, 21 boleh dengan sifir 3. Sifir 3 boleh dengan 45. Boleh bagi sifir 3. 7 darab 3, 21. 1 darab 3, 3 baki 15. 5 darab 3, 15. 7/15 boleh kecilkan lagi? Tak boleh. Inilah jawapan final kita, 2 markah di situ. 1 markah di sini. Faham? Kalau tak boleh kecilkan, itulah final answer. Boleh faham? Ingat, pecahan darab pecahan. Atas darab atas, bawah darab bawah. Boleh? Faham? Yang seterusnya, cikgu bukan ke bawah darab atas tambah daerah dulah. Apa benda bawah darab atas ni? Bawah darab atas tak, itu matikan. Dia confuse. Okey, cikgu ajar matikan pula. Cikgu ajar matikan. Apa yang kita panggil matikan ataupun kita kecilkan. Cikgu faham soalan dia. Dia kata cikgu bukan ke atas darab bawah. Dia bukan darab tu. Itu kita panggil kecilkan. Contoh. Okey, cikgu bagi contoh yang tu pula. Ada soalan tanya, bagus soalan tu. Dia tanya. Contoh macam ini. Contohnya 3/5 darab 1/6. Okey, apa yang Dira cakap tadi, dia kata cikgu bukan ke darab atas yang bawah ni. Bukan. Ini teknik rama-rama ataupun teknik rama-rama. Dia kecilkan. Yang ni boleh kecilkan dengan 2 ni, yang ni 2 ni. Kita kecilkan. 3 dengan 6 boleh kecilkan. Boleh sifir 3. 1 darab 3, 3, 2 darab 3, 6. Jadi kita ada 1/5 darab 1/2. Setelah kita kecilkan. Yang ni tak boleh kecilkan dah. Jadi atas darab atas, bawah darab bawah. 1 darab 1, 1, 5 darab 2, 10. Ini jawapan kita. Final answer. Okey, kalau tak nak kecilkan, boleh juga darab terus. 3/5 darab 1/6.
3 darab 1 adalah 3. 5 darab 6 adalah 30. 3 per 30 boleh kecilkan dengan sifar 3. 1 darab 3, 3. 10 darab 3, 30. Jawapan dia tetap sama. Ini yang dia nak bagi tahu tadi. Boleh kecilkan. Kita kecilkan. Faham? Faham? Kecilkan awak kena kuasai. Dah ramai murid nak kuasai kecilkan. Faham tak? Satu lagi contoh. Nampak blur je tu. Nampak blur je. Cikgu bagi contoh lain. Cikgu bagi contoh lain yang boleh kecilkan dua-dua. Katakan 5 per 8 darab dengan 4 per 10. Ini boleh kecilkan soalan ni. Boleh tak? 3 per 8, 4 per 9. Gitu. Gitu. Okey. Teknik apa? Teknik rama-rama. Kita boleh guna teknik rama-rama. Okey. Teknik rama-rama, orang ini boleh kecilkan dengan orang ini. Yang ini boleh kecilkan dengan orang ini. Sebab tu kita pakai teknik rama-rama. Kan macam rama-rama tu, terbang tinggi. Macam rama-rama. 3 dengan 9 boleh kecilkan tak? Boleh. Sifar berapa? Sifar 3. 1 darab 3, 3. 3 darab 3, 9. 4 kali 8 boleh kecilkan tak? Boleh. Sifar berapa? Sifar 4. 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. Jadi 1 per 2 darab 1 per 3. Atas darab atas, bawah darab bawah. 1 darab 1, 1. 2 darab 3, 6. Jawapan dia 1 per 6. Tengok kalau cikgu tak nak kecilkan. Saya tak pandai kecilkan cikgu. Boleh tak? Saya nak darab terus. Boleh. 3 per 8 darab 4 per 9. 3 darab 4, 12. Atas darab atas, bawah darab bawah. 8 darab 9 adalah 7 per 2. 7 per 2. Boleh kecilkan? Boleh. Kecilkan sifar berapa? Sifar 12. 1 darab 12, 12. 6 darab 12, 22. Sama tak jawapan? Sama. Mana lagi cepat? Atau lagi cepat? Faham? Boleh faham tak? Faham. Ramai murid kata dah faham dah. Alhamdulillah dah faham dah. Oh, kecilkan ke cikgu? Ya, kecilkan. Saya Nur Fazal Fiza Alia binti Mak Faizal SKC Nilam Kuala Lumpur tahun 5. Tahun 5 kena tengok. Faham? Yang terakhir pukul 9 ni. Pukul 9 ni yang terakhir murid tahun 5 awak belajar nombor bercampur darab pecahan. Macam mana nombor bercampur darab pecahan? Contoh 2 1 per 5 darab dengan 3 per 7. Ini nombor bercampur, ini pecahan. Macam mana nak buat? Tak boleh darab. Kenapa tak boleh? Ini lain, ini lain. Lain-lain kasta, tak boleh kahwin. Kau raja, aku rakyat biasa, tak boleh kahwin. Aku burung pipit, kau burung helang, tak boleh terbang sama. Kena pangkah ke burung helang, mati. Jadi macam mana kita nak bagi dia darab juga? Kita kena sama tarafkan dia. Oh, kau pipit, aku nak jadi pipit jugalah. Oh, kau raja, aku nak jadi raja jugalah. Contoh. Okey. Yang step yang pertama, ini kena tukar kepada pecahan tidak wajar. Tahun 4 dah belajar kan? Tukar kepada pecahan tidak wajar. Bawah darab, atas tambah 2 darab 5, 10. 10 tambah 1, 11 per 5 darab 3 per 7. Sekarang dah sama-sama. Kau raja, aku raja. Kau helang, aku helang. Boleh darab? Boleh. Tadi tak sama, tak boleh. Faham? Ingat. Pandang depan. Pandang depan. Sekarang kita guna teknik rama-rama. Boleh? Boleh. Kecilkan tak 5 dan 3? Tak boleh. 11 dan 7 boleh tak? Tak boleh. Jadi tak perlu guna teknik rama-rama. Kita darab direct. Atas darab atas, bawah darab bawah. 11 darab 3, 33. 5 darab 7, 35. 11 darab 3, 33. 5 darab 7, 35. Boleh kecilkan? Tak boleh. Inilah final answer kita. Markah penuh dekat sini 2 markah. Faham? Boleh? Good. Contoh lain? Boleh contoh lain. Cikgu, kalau pecahan kat depan lah, nombor bercampur kat belakang lah, boleh tak buat? Boleh. 6 per 7 darab dengan 3, 1 per 2.
Sama macam tadi, kita kena tukarkan kepada pecahan tidak wajar. Yang ni burung pipit nak terbang sama helang, dia kena tukar jadi pipit juga. Ni kita tukarkan kepada pecahan tidak wajar. Bawah darab, atas tambah 3 darab 2, 6. 6 tambah 1, 7. Jadi yang ini akan jadi 7/2. 6/7 darab 7/2. Teknik rama-rama boleh kecilkan? Boleh. Boleh. 1 darab 3 darab 2, 6. 1 darab 2, 2. Ni boleh kecilkan? Boleh. Sifir berapa? Sifir 1. Jadi 3/1 darab 1/1. Jawapan dia adalah 3. 3 cikgu. Atas darab atas, bawah darab bawah. 3 darab 3, 3. 1 darab 1, 1. 3/1 orang tak tulis tak? Kalau per 1 kita hide dia, kita sorok dia, tulis 3. Siapa tulis 3/1 diterima betul, tapi orang kata kurang cerdik. Semua nombor bulat per 1. 7. 7/1. Orang tak tulis 7/1, tulis 7. 100. 100/1. Sejuta. Sejuta/1. 45. 45/1. 3/1. Orang tak tulis 3/1, orang tulis 3. Baru nampak bijak. Betul. Siapa tulis 3/1 pun kita terima jawapannya. Biasanya dalam peperiksaan diterima. Namun murid yang bijak, kalau per 1 dia tak tulis per 1, dia sorokkan. Faham? Yang terakhir lewatlah. Yang terakhir nombor bulat nombor bercampur darab nombor bercampur. Apa itu? Katakan 3/2/3 darab 1/5. Ni nombor bercampur. Di mana buat? Bercampur, darab nombor bercampur. Sekarang macam mana nak buat? Cikgu sama-sama helang ni cikgu, boleh darab lah? Tak boleh juga. Kenapa? Dalam matematik, untuk darab, kita tak boleh darab direct. Kita kena tukar kepada pecahan tak wajar ataupun pecahan wajar saja. Okey. Ni dulu kena tukar. Bawah darab, atas tambah. Ni pun kena tukar sebab ni pun nombor bercampur. Bawah darab, atas tambah. 3 darab 3, 9. 9 tambah 2, 11/3 darab 1 darab 5, 5 tambah 1, 6/5. Okey, sekarang sebelum kita jawab, kita tengok boleh guna teknik rama-rama tak? 11 kali 5 boleh kecilkan? Tak boleh. 6 dengan 3 boleh tak? Boleh. Sifir berapa? Sifir 3. 1, 3, 3, 2, 3, 6. Dah siap. Atas darab atas, bawah darab bawah. 11 darab 2 adalah 2/2. 1 darab 5 adalah 5. Dah siap? Belum. Kenapa? Dah dapat jawapan cikgu. Ini kan pecahan tak wajar. Jawapan mesti dalam bentuk terkecil dan mesti dalam bentuk wajar ataupun nombor bercampur. Kena tukarkan kepada nombor bercampur. 22/5 adalah 22 bahagi 5. 4 darab 5, 20 bagi 2. 4 ni adalah 4 besar, 2 ni 2 kecil per 5. Dapat jawapan. Ini baru dapat markah penuh. Kalau jawab sampai sini dapat separuh markah. Dapat sampai sini baru markah penuh. Boleh faham? Boleh. Siapa tak boleh faham, kena ulang kaji balik daripada video tahun 4 lagi. Video tahun 4 lagi. Okay. Itu saja untuk murid tahun 5. Okey, murid-murid, pandang ke depan. Pandang ke depan. Kita ada 1,200 teman-teman. Duduk tegak sikit. Kelas dah berakhir. Sebelum akhir kelas, cikgu bagi tahu lagi sekali, cikgu ada pin nombor akaun cikgu tak? Bukan nombor akaun dana kita, nombor akaun peribadi cikgu untuk siapa-siapa nak bagi sagu hati. Siapa bagi sagu hati, cikgu boleh guna duit itu untuk bayar kameraman cikgu. Kawan cikgu yang dia lost job, tak ada pekerjaan setelah lockdown, cikgu upah dia, cikgu panggil dia, kita bagi gaji, bagi upah. Okay. Dan juga cikgu guna untuk beli-beli hadiah, untuk hadiahkan kepada pelajar-pelajar bertuah. Ada pelajar-pelajar bertuah sentiasa dapat hadiah dari cikgu. Okay. Kalau ada lebihan, cikgu boleh guna untuk cikgu. Kalau tak ada lebihan, tak apa, cikgu top up duit cikgu untuk bayar semua ni.
Tak wajib tau, bagi sagu hati tak wajib. Siapa nak bagi cikgu terima dengan gembira. RM1 pun boleh, RM2 pun cikgu boleh, RM10 pun cikgu boleh. Berapa pun tak kisah. Okey, itu cikgu bagi penjelasan awal-awal. Dan terakhir sekali, tahun 5, duduk tegak. Bila akhir kelas kena ucap terima kasih. Ikut cikgu. Terima kasih Cikgu Fadli. Terima kasih murid-murid tahun 5, murid tahun 6. Jumpa lagi 5 minit. Cikgu minum air, cikgu rehat dulu. Okey, bye-bye murid tahun 5. Dia murid tahun 5. Allah, lupa. Murid tahun 5 kerja sekolah. Bagus ada murid komen kerja sekolah. Muka surat 69. Soalan 2. A sampai L. Soalan nombor 2, A sampai L. Muka surat 69. Tahun 5, kerja rumah dia. Lan tulis dalam tu. Muka surat 69. Soalan nombor 2. Buat semua A sampai L. Kerja rumah. Cikgu lupa pula. Muncul cikgu baca komen. Ada komen kerja rumah, sekolah kerja rumah, kerja rumah. Terima kasih yang ingatkan. Kena buat kerja rumah terus Muka surat 69 tu. Okey, bye bye. Cikgu sambung minum air tak habis lagi.
murid tahun 6 semua. Suara cikgu clear Cikgu dah on dah ni mic. Okey, ada cikgu baca komen-komen tadi. Dia kata, cikgu kenapa berhenti? Cikgu kena berhentilah sekejap. Cikgu kena minum air rehat juga. Cikgu dari pukul 8 lagi duduk mengajar ni. Kering dah tekak, nasi pun tak makan lagi. Tahu tak? Awak ni takkanlah nak tahu cikgu terus menerus. Kesian cikgu. Okey, satu soalan tu. Soalan yang kedua, mana ada soalan kedua? Ada soalan tadi, cikgu esok kelas abacus ke? Ya, esok kelas abacus. Dan yang ketiga, kalau awak tengok video tadi adalah adik-adik awak tahun 1, 2, 3 yang belajar semalam. Cikgu buka satu post, suruh mak ayah awak hantar gambar mereka. Cikgu screenshot, cikgu letak dalam video. Minggu depan cikgu akan buat, siapa yang mak ayah dia hantar gambar dia tengah belajar malam ni, cikgu masukkan video. Nanti dia boleh tengok, oh ni Hazirah rupanya, ini Arisa, ini Aiman. Handsome-nya Aiman, nak buat power lah. Perempuan gatal sikit kan. Tak adalah, jangan duduk menggatal baru sekolah rendah. Spender pun ayah beli. Ada hati nak bercinta-cinta kan. Okey, tapi cikgu akan letak gambar mulai minggu depan. Esok pun boleh kita selit kan, tahun 1 atau 6 sekali. Esok lah abacus cikgu nak selit gambar yang mak ayah awak hantar dalam FB. Tak nak hantar dekat Messenger tau, tak nak DM cikgu hantar gambar. Tak nak, cikgu tak sempat nak copy paste dari situ, tak sempat. Cikgu akan buat satu post di wall cikgu. Cikgu minta mak ayah awak hantar gambar awak sedang belajar. Murid terpilih cikgu bagi hadiah. Murid-murid lain cikgu akan ambil gambar dia, cikgu buat video macam tadi. Seronok tengok adik-adik awak belajar kan tahun 1, 2, 3 tadi. Cikgu masuk video, nanti dia tengok, gambar aku. Nama aku keluar. Siapa yang cakap lucah, cakap mengarut-ngarut tu, alamak, dia ni yang sebut babi tu. Tak malu dia. Ini yang sebut sial tu. Yang ni duk komen pasal game Free Fire tadi tu. Keluar gambar dia. Malu tak? Malulah ayah awak, mak awak. Jangan bagi malu mak ayah awak. Duk komen mengarut-ngarut, nak teka-teki lah apalah. Sabar, teka-teki nanti. Ni duk main teka-teki pula. Teka-teki awak main nanti dengan geng-geng awak. Sekarang waktu belajar, nanti cikgu akan screenshot, tunjuk gambar-gambar sedang belajar. Okey, post nanti. Lepas habis live, cikgu akan buat post, minta mak ayah awak, kalau awak pandai pun boleh, suruh mak ayah awak ambil gambar waktu awak tengah belajar. Nanti post, mereka yang terpilih kita bagi hadiah. Ya, tak boleh bagi hadiah semua, matilah cikgu. 1000 orang bagi hadiah. Cikgu mungkin pilih 5 orang ke, 3 orang ke, 10 orang ke. Tengok dulu. Seterusnya kita akan masukkan gambar-gambar dia dalam video. Bagi minggu depan, esok dia tengok seronok dia ada gambar dia dalam kelas cikgu. Okey, bebel saja dah 9.20 dah. 11.30 nak habis hari. Tak belajar apa lagi. Okey, murid tahun 6, kita akan guna buku teks macam biasa. Cikgu pin balik yang nombor akaun tadi untuk siapa yang nak bagi sagu hati. Okey. Dah. Okey, duduk tegak. Tak perlu menjerit pun, duduk tegak, kena bagi salam. Duduk tegak. Ikut cikgu. Assalamualaikum Cikgu Fadli. Waalaikumsalam murid-murid tahun 6. Untuk murid-murid non-Muslim kita ucap selamat sejahtera. Murid-murid Islam pun boleh ikut. Selamat sejahtera Cikgu Fadli. Selamat sejahtera murid-murid semua. Okey, tanpa buang masa, murid tahun 6 terus buka muka surat 53 topik peratus. Awak dah belajar topik peratus. Dalam buku teks awak sangat advance. Cikgu akan pergi basic dulu sebab ramai murid tak faham basic peratus. Okey. Cikgu akan pergi basic dulu. Susah sikit soalan ni. Tak apa, soalan susah pun kita belajar. Kita ada 700 lebih murid tahun 6 sedang siaran. Okey, 700 orang murid cikgu depan cikgu sekarang ni. Ready? Belajar elok-elok. Kita akan back to the basic untuk asas peratus dulu. Sebab cikgu tahu ada murid tahun 6 tak tahu apa itu peratus, tak kuasai pun peratus. Kalau cikgu go through contoh-contoh dalam ni, cikgu risau ramai murid tak boleh follow. Okey, jom semua. Masa kita dah suntuk. Padam dulu. Peratus. Murid tahun 6 malam ni kita belajar peratus.
What is peratus? Dalam bahasa Inggeris, percent. Percentage adalah peratus. Kat mana awak selalu jumpa peratus? Di pasar raya biasanya. Jualan langsung, diskaun 50%, 30%, 100%. Juga jumpa dalam markah peperiksaan. Markah awak dapat 50%, dapat 100%, dapat 70%, 75%. Okey, apa itu peratus? Kita akan pergi. Apa itu peratus? Peratus, simbol dia awak kena kenal. Macam ni simbol dia. Sifar kecil, palang silang, sifar kecil. Itu adalah simbol peratus. Sekarang kita pergi apa maksud peratus dulu. Maksud peratus ialah per 100. Per 100. Ini adalah maksud peratus. Sekarang bila awak fahamnya ni, awak boleh buat apa jua soalan peratus. Bila awak jumpa 8%, bermaksud 8 per 100. Markah matematik awak 93%, bermaksud awak dapat 93 per 100. Diskaun, beli telefon baru dapat diskaun 30%, bermaksud 30 per 100. Ini adalah basic, asas untuk peratus. Kalau awak tak tahu peratus adalah per 100, awak ada masalah. Kalau awak tak pandai tukar peratus kepada pecahan, ni nombor pecahan, awak ada masalah. Nak tukar cukup senang. Untuk tahu 6, dia main nombor perpuluhan tau. 0.5% ni macam mana cikgu? 0.5% adalah 0.5 per 100. Itu maksudnya. 0.8% bermaksud 0.8 per 100. Ni nombor puluhan macam mana? Kita boleh tukarkan dia kepada nombor genap. Gerak satu titik ke belakang, tambah satu sifar. 8 per 1000. Boleh tukar. Gerak satu titik, tambah sifar, jadi 5 per 1000. Ini jika nak tukar lah, tak tukar pun tak apa. Cikgu bagi tahu awal-awal untuk murid yang advance agar dia boleh tukar. Murid yang tak faham nak menukar, tak payah tukar. Awak cukup faham sampai sini dulu. Awak cukup faham 0.8% adalah 0.8 per 100. Faham basic, asas. Okey, barulah kita pergi kepada soalan penyelesaian masalah. Apa itu soalan penyelesaian masalah? Macam mana selesaikan soalan berkaitan dengan peratus? Contoh. Cikgu tak tulis ayat penuh, cikgu baca. Awak kena dengar betul-betul. Cikgu akan ambil keyword dia je, poin-poin penting dia untuk tulis. Kalau cikgu tulis semua, penat. Tak settle-settle. Okey, dengar cikgu. Pandai ke depan. Tahun 6 jawab kuat dah sikit. Malu kat adik tahun 1, tahun 2. Duk tegak jawab. Yo, cikgu. Tak ada malu-malu. Kita belajar kan. Semula. Pandai ke depan. Good. Cuma ada beberapa murid dia tak jawab. Itu murid tak bagus. Okey. Sekarang kita masuk dalam soalan. Contoh soalan. Ali membeli sehelai baju berharga RM150. Baju dia harga RM150. Baju. Okey, ini soalan Ali membeli sehelai baju berharga RM150. Baju tersebut ada diskaun 10%. Ada diskaun sebanyak 10%. Diskaun 10%. Berapa duit yang Ali perlu bayar? Berapa harga selepas diskaun? Berapa RM dia kena bayar? Ini kita nak cari. Okey, itu soalan dia. Ali pergi ke kedai pakaian membeli selai baju berharga RM150. Baju itu ada diskaun 10%. Jadi berapa jumlah Ali kena bayar? Okey. Dua cara. Cara yang pertama kita kira 10%. 10% adalah 10 per 100. Darab dia diskaun, kena darab dengan RM150. Sebab 10% diskaun, jadi kena darab. Atas darab, bawah bahagi.
Sebelum kita darab dan bahagi, kita boleh matikan. Sifat boleh matikan dengan atas. Ni boleh matikan dengan sebelah. Baru kita darab. 1 darab 15 bahagi 1, jawapan dia 15. 1 darab 15, 15 bahagi 1, 15 juga. Jadi baju itu ada diskaun RM15. Bukan RM15 kena bayar. Baju tu ada diskaun RM15. Berapa ringgit Ali kena bayar? Ali kena bayar RM150 harga asal, tolak dengan diskaun RM15. Ini diskaun 10%. Ali kena bayar RM135 selepas diskaun. Faham? Faham? Okey, contoh kedua. Cara kedua nak selesaikan soalan yang sama. Okey, jumlah penuh. Markah penuh berapa? Markah penuh kalau awak betul semua? Yes, 100%. Jumlah asal mesti 100%. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Baju asal dia 100% ni harga dia RM150. Ini harga asal dia 100%. 100% adalah 150. Faham? Baik, kita terus diskaun 10%. Ini ialah diskaun. Berapa persen Ali kena bayar? Ali kena bayar 90%. 90% tak ada diskaun. Ini jumlah bayaran, kena bayar. Faham? 90% kena bayar. Ini ialah harga asal 100%, 10% diskaun, 10 tambah 90 adalah 100% balik. Faham? Boleh faham? Jadi Ali bayar 90%. 90% dalam pecahan jadi macam mana? 90/100. Darab dengan harga baju, baru dapat jumlah yang Ali bayar. Harga baju 150. Kecilkan dulu. Potong situ sifat, potong sifat, potong sifat, potong sifat. Atas darab, bawah bahagi. 9 darab 15 adalah 135. 135 bahagi 1 adalah 135 juga. Jawapan dia sama. Cara ini lagi laju. Tak perlu tolak. Cara ini lagi laju. Faham? Boleh faham? Okey. Kalau boleh faham, kita terus kepada contoh seterusnya. Contoh seterusnya. Kita pergi kepada contoh seterusnya. Contoh yang simple ni juga ambil. Okey. Pandang depan. Pandang depan. Okey, dekat 11.30 dah. Contoh seterusnya, katakan Aina. Aina ingin membeli jam G-Shock. Aina pergi kedai nak beli jam G-Shock. Jam G-Shock itu berharga 500. Jam G-Shock tu harga dia RM500. Ini harga jam G-Shock. Hari itu ada diskaun 30% diskaun. Diskaun. Berapa Aina kena bayar? Berapa yang kena bayar? Okey, kita guna teknik pertama dulu. Teknik pertama, kita ambil balik 30% diskaun. 30% adalah per 100 daripada harga asal dia RM500. Sebelum kira, atas sebelum nak darab, bawah sebelum nak bahagi, kita kecilkan dia. Potong sifat, potong sifat, potong sifat, potong sifat. Habislah. 30 darab 5 adalah RM150. 150 adalah diskaun. Harga yang Aina kena bayar ialah RM500. Tolak balik diskaun 150. Aina kena bayar RM350. Itu harga yang Aina kena bayar. Okey, kita guna teknik yang lagi mudah. Teknik yang lagi mudah. Okey. 100%, harga asal dia 100% berapa? RM500. Diskaun dia berapa? 30%. Berapa persen yang kena bayar? 70%. 70 sama 30 kan 100. 100 sama 30 kan 70. Jadi 70% ini kita terus kira. 70/100 darab dengan RM500.
Potong sifar. Nak potong atas boleh. 7 darab 50 sama dengan RM 350. Sama ke tak sama jawapan? Sama. Jawapan tetap sama. Cara kira mana lagi laju? Yang sama. Siapa tak pandai nak kira sana, boleh guna yang ni. Nak guna yang mana cikgu? Saya suka cara ni, boleh tak? Boleh. Saya suka cara ni cikgu, boleh tak? Boleh. Mana-mana cara diterima. Faham? Boleh. Pandang depan. Baik, soalan terakhir kita pergi pada soalan yang lebih advance, lebih jauh, lebih power, lebih tinggi, iaitu soalan contoh dalam buku teks awak melibatkan perpuluhan dalam peratus. Perpuluhan dalam peratus. Kita tengok contoh 2 muka surat 34. Encik, pada bulan Januari, Cik Raihan menerima cek bayaran sewa kedainya RM2,500. Dia menyimpan dalam akaun bank dan mendapat faedah 0.8% sebulan. Kira jumlah wang pada akhir bulan tersebut. Okey, dia ada duit 2,500. Ini duit dia. RM2,500 dia simpan dalam bank. Dia dapat faedah 0.8% faedah sebulan. Simpan dalam bank tersebut. Berapa duit dia akhir bulan tersebut? Okey, kita kira 0.8% per 100 darab dengan 2,500. Darab dengan RM2,500, kita dapat tahu berapa faedah dia. Potong sifar. 25 darab dengan 0.8. 5 darab 8, 40. 2 darab 8, 16. 16 tambah 4, 20. Dia dapat RM titik kat sini. Satu nombor titik, satu nombor titik. Dia dapat RM20. Jadi akhir bulan tu dia ada RM2,500 tambah RM20 adalah faedah sebab simpan dalam bank. Dia akan ada 2,520. Nampak? Dia lebih sukar sikit sebab ada nombor perpuluhan. Tapi konsep dia masih sama. Jika awak faham konsep tadi, awak boleh jawab semua soalan peratus. Awak boleh jawab semua soalan peratus. Okeylah, kita dah 9.35. Cukup dulu untuk murid tahun 6. Tolong buat latih tubi. Soalan awak yang kena jawab hari ini adalah muka surat 61, soalan nombor 1. A, B, C, D, E. Muka surat 61, soalan nombor 1 je. Soalan 1 A, B, C, D, E. 5 soalan. Soalan nombor 2 tak apa, tak payahlah. Kita buat 5 soalan sahaja untuk murid tahun 6 untuk buat latih tu. Boleh? Okey. Kamera. Oh, kita ada 600 lebih dah murid tahun 6. Itu sahaja untuk murid tahun 6. Tahun 4 tadi ada ramai 1,900, dekat-dekat 2,000. Murid tahun 6 tak ramai malam ni, join 600 setengah. Okey, baguslah tu. 650 orang ramai weh. Okey. Itu saja untuk belajar malam ini. Jumpa lagi di minggu hadapan, InsyaAllah. Esok ada kelas Abacus. Siapa nak join boleh join. Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua open. Esok open, tak ada tahun tertentu. Siapa nak belajar Abacus, bawa Abacus. Pastikan ada Abacus. Kita ada kelas Abacus malam esok. Juga kita ada video-video selingan. Siapa yang mak ayah dia ambil gambar malam ni. Okey. Itu sahaja dari cikgu. Sebelum kita bersurai, mesti ucap terima kasih. Duduk tegak sikit. Semua orang duduk tegak. Pandang depan. Duduk tegak. Okey, ikut cikgu. Terima kasih Cikgu Fadli. Terima kasih murid-murid semua. Jumpa lagi malam esok dalam kelas Abacus dan minggu depan untuk kelas tahun 1 sampai 6. Bye-bye.